Juga dengan gembira ya. Sekian tidak sekalian saya hormati ahli majlis kita terdakwa, pimpinan majlis, saudara Adam dan anak-anak muda semua. Alhamdulillah hari ini hari pertama saya masuk dalam gelanggang bersidak ni, tapi tak pakai sidak lah sebenarnya ya. Gelanggang untuk memastikan ya menjadi wakil rakyat dan kita mahukan kehidupan kita lebih baik pada masa akan datang. Saya dibesarkan oleh Tuan Anwar untuk bercakap tentang beberapa isu berkaitan anak muda. Anak muda nak dengar ke tak? Sebenarnya patut bagi tahu saya apa masalah orang dulu. Ya? Sebenarnya kita tahu anak muda di Malaysia ini sedang menghadapi satu situasi di mana mereka dalam keadaan perlu membuat keputusan yang lebih matang. Ya? Pertama, sebab mereka sekarang ini diberi mandat untuk memilih kepimpinan. Ya, dulu orang tak kisah pun anak muda, betul tak? Dan yang dipilih-pilih itu adanya atau wakil rakyat ada tu adalah wakil rakyat yang mempunyai cita rasa yang jauh berbeza dengan anak muda, betul kan? Tapi hari ini dengan adanya undi 18, undi di bawah 25 tahun, jadi semua orang mengebut-gebut berkena nak menyatui anak muda. Jadi saya ingin berkongsi pandangan saya berkaitan anak muda ini. Anak muda kena memikirkan masa depan kerana anda adalah individu yang boleh membuat keputusan untuk macam mana laluan masa depan anda. Bukan sekadar kalau orang isikan hidup mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi untuk generasi anak cucu anda sekian kan. Okey, kita berbalik tentang isu perumahan. Saya janji dengan saudara Anwar ya. Isu perumahan sekarang ni kita tengok, kita duduk dengan mak kita masa kita sebelum umur 18 tahun. Lepas tu kita dibentangkan ataupun diberikan pengajian yang baik, mungkin beli mesti ada yang bekerja, betul tak? Tetapi saya nak tanya, beli rumah lebih murah atau beli kereta lebih murah? Lebih senang? Harga sama kan? Murah kan? Betul tak? Kereta boleh dapat 150,000, boleh dapat kereta tak? Senang dapat loan tak? Senang dapat loan tak? Tapi nak beli rumah 150,000 susah nak dapat loan. Kerajaan Selangor ada buat rumah pilih 42,000, 120,000, 180,000. Tetapi bila dah dapat kita bagi tawaran itu, bank tak nak bagi loan. Itu persoalannya kenapa isu ni perlu kita tangani cara yang berbeza. Sebab tu kalau kita benar berjaya, kita kena duduk dengan bank negara. Macam mana bank negara boleh memastikan pinjaman perumahan ini perlu diolah supaya kita yang mahu memiliki rumah ini mampu memilikinya. Itu perkara pertama. Yang kedua, kita dengar rumah-rumah yang dibuat sekarang ini tidak memenuhi cita rasa anak muda diminta ataupun dikatakan ataupun disediakan rumah yang mesti tak ada pilihan. Anak muda pilih rumah pilih tak? Orang muda, sebab kajian di Selangor kan, yang ramai nak rumah adalah yang bujang bekerja. Sekarang ni ada yang kalau anda bujang, tak mau duduk dengan mak ayah dah, ada kerja duit sikit, anda terpaksa berkongsi bilik, betul tak? Anda berkongsi rumah. Sedangkan ada nak privacy juga. Tetapi tak ada rumah dia yang macam tu. Ya, tak ada rumah untuk kita duduk sendiri, kita miliki ruang kita sendiri. Di Selangor ni lagi susah sebab dia bukannya satu rumah diduduki oleh bilik-bilik itu saja disewa oleh anak muda. Tapi sekarang ini satu rumah, 3 bilik disewa oleh 3 keluarga. Ya? Sebab apa? Harga rumah mahal. Harga rumah mahal ni banyak sebabnya. Daripada bunga, daripada mahal binaannya sehinggalah harga pasarannya dan juga pembiayaan. Jadi saya cakap begini hanya atas itu. Nak kupas begini panjang. Tapi yang penting kita nak sebut Kerajaan Selangor baru saja meluluskan. Ya, saya ambil mandat daripada kerajaan untuk menjaga perumahan. InsyaAllah kalau
lama lagi kita akan buat rumah untuk bujang dan juga rumah untuk orang baru berkahwin. Apa di situlah sebenarnya kita baru dapat ukur. Oh, rakyat Selangor ni punya pendapatan yang baik. Bila dia mula-mula bujang, dia duduk bilik rumah satu bilik. Lepas tu kerajaan tak benarkan rumah ini dimiliki oleh orang sembarangan. Dia syarat dia mesti bujang. Tapi lepas tu dia dah kahwin, kat mana dia nak pergi? Anak dia dah 2, dah masuk 3. Dia terfikir, rumah aku ni sempit. Rumah tu kena dipulang balik kepada kerajaan Selangor. Ya, kerajaan Selangor beli balik rumah tu, dan dengan duit yang dia ada tu dia boleh beli rumah lebih besar. Bagus atau tidak? Bagus. Kan? Sebab kita tahu kalau kita biarkan rumah itu dibeli oleh pasaran, orang lain yang akan beli, anak bujang kekal tak ada rumah. Betul tak? Jadi rumah bujang, rumah satu bilik ini ataupun rumah 2 bilik ini adalah rumah yang bawah kawalan kerajaan Selangor. Itu penting. Jadi mereka beli rumah anak bujang kerja. Kalau dia sampai beli bujang tu tak apalah. Tapi bila dia dah berkahwin ataupun dia ada kes sikit, dia kata dia naklah rumah besar. Nanti mak dia datang, ya, sebab dia nak duduk dengan dia. Dia sudah tahu rumah tu, kerajaan ambil balik rumah tu. Bayar pada dia untuk dia rumah tu besar. Jadi di situ sebenarnya baru kita nampak peningkatan ekonomi rakyat kita. Ya, masalah sekarang di rumah mampu milik negara kita ini, ada rumah prima yang berharga 300,000 itu. Kita beli daripada kita mula beli sampai kita itulah rumah mampu kita bila tersebut. Sedangkan kita kenapa kita tak buat rumah bukan saja mampu dimiliki, tetapi sesuai dengan kehidupan kita pada ketika itu. Dan itu tak ada, polisi itu tak ada. InsyaAllah nanti saya mandat, saya jadi ahli parlimen. Kalau betul kita ada pegang Putrajaya, kita akan buat banyak lagi dasar-dasar yang sesuai untuk anak muda. InsyaAllah doakan. Dan banyak pengaruh betul kata Adam tadi. Kalau sekadar nak bagi biskut satu tin ada kapal sini, banyak boleh buat. Tetapi apakah dasar-dasar selama 3 tahun, 3 pekan, ya? Menteri ke sini ada menteri, apa mantan menteri, ada mantan menteri besar. Apa dia dasar-dasar? Kita sudah gariskan 10 benda dia dasar yang kita rasai sampai sekarang. Kita belum nampak benda itu. Ataupun kalau nak buat dialog pun, kita cabar dia untuk berdialog dan kita nak tengok bagaimana dia menjawab persoalan-persoalan dasar ini dan apa yang dia dah buat. Dan saya nak sebutkan betul, kali ini kita kena ingat, anak muda kalau dia kata datang program dia bagi RM200 ambil, betul tak? Tapi undi harapan, ya. Undi harapan sebab apa? Saya sebut tadi disatukan. Kalau dia menang pun, dia menang perbankan apa yang dia buat. Sekarang dia banyak duit sebab tantang dia sakau dia dapat duit projek dan sebagainya, kan? Tapi entah-entah saya kata, mungkin dia kaya-kaya simpan daripada kecil, kita tak tahu, kan? Dia simpan daripada musika, kan? Dia agak bagus ke, dia tak tahulah, kan? Jadi itu saja. Dan beberapa perkara lagi saya tengok di Ampang ini, dia Ampang ni cantik. Dia ada persona dia tersendiri, ya, persona. Saya sebut kata persona. Dia ada bukit bukau, dia ada sungai yang mengalir yang baik, dia ada, kita tengok mempunyai luka point yang cantik, ya, ada air terjun ataupun sungai yang boleh dimandi di berhampiran yang langit dan sebagainya. Tetapi kita tak appreciate, bukit belacan kan tak ada, betul tak? Dulu hujung minggu mungkin kita boleh bawa anak kita maknanya dia belajar, kan? Tengok sungai, apa yang punya sungai sekarang ni, orang buang sampah, ya, itu pun tiap-tiap minggu kita terpaksa, ya, membersihkan sungai dan sebagainya. Kita tengok apa berlaku tentang bagaimana pengondolan ataupun projek-projek yang banyak memusnahkan alam sekitar. Jadi insyaAllah saya dah tanya ramai orang, dia kata saya suka duduk di Ampang sebab Ampang ni sebenarnya tak ada masalah sebab dia tak ada percaburan pembangunan yang agak luar biasa. Dia tak ada industri sangat, dia ada hanya komersial sikit-sikit macam tu. Tetapi masalah besar di Ampang ni, orang yang duduk di dalam ni dia tak suka keluar. Orang luar pun dia kata kalau tak ada highway ni tak datang Ampang, betul tak?
masalah jalan raya, masalah bagaimana kita nak menguraikan ya trafik ini, insya-Allah kita kena buat. Dan saya telah pun berusaha selama saya diberikan mandat sebagai penyelara sampah, saya telah kena pasti satu spot di mana hotspot di mana masalah jalan raya ataupun trafik ini berjalan ataupun tidak dapat dilaksanakan dengan baik, iaitu di sekitar Taman Cahaya Taman Indah, ya, di mana kita tengok tiap-tiap pagi nak pergi ke hospital, nak pergi ke sekolah, semua orang queue sebabnya trafik light ada satu. Betul tak? Jadi saya alhamdulillah satu kali esok kerajaan negeri, saya dah dapat dana 7 juta. InsyaAllah kita tak perlu lagi lalu dapat waktu. Kita akan dapat tahun depan adalah laluan bypass, ya, ada jambatan yang boleh terus ke destinasi ke kiri dan ke kanan. Jadi kita tak perlu lagi tunggu terhilang untuk ke kanan ataupun ke kiri, ya. Jadi kenapa saya cerita benda ni? Kita perlu, bukan kita saja, bukan saya saja, kita perlu individu-individu seperti mana Rafizi, Izzah, mereka duduk di parlimen dulu. Kenapa? Orang yang boleh merancang, orang boleh berfikir, orang boleh merancang dan boleh melaksana, itu adalah individu yang patut kita pilih. Ya, bukannya hanya boleh satu ni bila kita diperlukan, tapi sebenarnya bila kita memilih ahli parlimen, sebenarnya kita memilih mereka yang boleh buat dasar dan boleh kita nampak executekan dengan baik dalam tempoh 3-4 tahun yang diberikan mandat itu. Jadi itu sajalah dari saya. Pesan saya anak muda, jangan sia-siakan undi anda dalam semua ini. Dan ingat, kita ingat siapa yang mengkhianati kita di sini. Dulu kita undi dia ketepikan kita. Kali ini kita ketepikan dia balik dengan undi yang kita ada. Boleh atau tidak? Boleh, senang. Jadi makanlah senang-senang, insyaAllah. Itu saja dari saya. InsyaAllah kalau saya dapat lagi kembali ke kawasan ini untuk kempen, saya mohon hari-hari like, share, retweet, di-share daripada Facebook saya. Dan kita boleh kita boleh menyampaikan lagi banyak bagaimana kepada yang lain, ya. Kalau banyak video saya dapat hari ini yang ucapkan tahniah, ada satu video yang istimewa saya dapat. Tak tahulah benda ni video yang saya rasa happy atau tidak, tapi bukan happy, maknanya terkejut. Saya dapat mesej daripada Azwan Ali mengucapkan selamat bagi jaya kepada saya. Jadi saya terkejut lah. Dan dia kata insyaAllah dia bagi kita semangat untuk rampas. Dia kata insyaAllah rampas ada boleh buat keputusan dengan baik. Jadi itu saja saya. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini ingin betul. Bagi saya betul.